Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Saya memetik kata-kata Epic Gamers. Anda tidak boleh mencipta pengalaman, tetapi anda mesti menghadapinya. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Farid bin Jauhari selaku guru kelas pengajian Islam serta rakan-rakan yang saya hormati. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma melalui maudu pidato saya, iaitu Undang-Undang Jinayah Islam. Hadirin yang saya hormati sekalian, secara literal dan konseptual, saya mentakrifkan jinayah undang-undang Islam ialah sebagai bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan, sama ada tindakan itu ke atas badan, harta atau nyawa dan sebagainya. Al-Mawardi juga mentakrifkan jinayah sebagai salah satu bentuk kesalahan menurut syariah yang boleh dihukum berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia adalah qisas, hudud ataupun takzir. Islam menganggap jinayah satu kesalahan yang mesti dihukum kerana ia melanggar hak Allah dan hak manusia ataupun makhluk lain. Islam memandang tinggi kemuliaan agama, nyawa, akal dan harta dan maruah. Pencabulan kepada 5 perkara ini adalah jinayah yang perlu dihukum. Untuk menjadikan ia sebagai sesuatu tindakan itu dianggap sebagai jinayah, ia perlu memenuhi elemen-elemen seperti berikut. Yang pertama, elemen perundangan, iaitu peruntukan yang jelas melarang tindakan-tindakan jinayah itu untuk menjadikannya sebagai kesalahan yang boleh dihukum. Yang kedua, elemen tindakan iaitu melakukan tindakan yang menjadi kesalahan itu. Dan yang ketiga, elemen kelayakan itu iaitu melihat kepada umur, keupayaan dan tanggungan. Hadirin yang saya hormati sekalian, Undang-Undang Islam membahagikan jinayah kepada 3 bahagian utama berdasarkan kepada hukuman yang dikuatkuasakan, iaitu seperti berikut. Yang pertama, qisas dan diat, iaitu hukuman berkaitan dengan hak individu, mangsa atau walinya. Umpamanya, setelah hakim mendapati seseorang itu bersalah kerana membunuh wali, mereka boleh memilih sama ada untuk meneruskan hukuman qisas ataupun menggantikannya dengan diat ataupun memaafkannya. Yang kedua adalah hudud, iaitu hukuman yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hudud melibatkan kesalahan zina, qazaf, mencuri, hirabah, minum arak dan murtad. Hukuman hudud ini kekal dan tidak boleh diubah sehingga hari kiamat. Dan yang ketiga ialah takzir, iaitu hukuman selain daripada hudud dan qisas. Hukuman bagi kesalahan di bawah qisas ini ditentukan oleh pemerintah atau hakim sesuai dengan suasana penjenayah, kesalahan dan faktor lain. Hadirin sekalian, untuk mengupas segala persoalan yang telah saya bincangkan secara mendalam bagi beberapa pembahagian jinayah seperti yang telah saya sebutkan. Qisas dan diat bermaksud pembalasan yang serupa kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Contohnya, bagi kesalahan bunuh dibalas dengan hukuman mati. Bagi kesalahan membutakan mata dibalaskan dengan hukuman membutakan mata dan seumpamanya. Qisas berlaku dalam kes pembunuhan dan kes kecederaan atas anggota badan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178 hingga ayat 179 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas dalam kes pembunuhan, iaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka sesiapa yang mendapat pengampunan dari saudaranya, hendaklah dia memaafkan mengikut cara yang baik, dan hendaklah yang dimaafkan itu membayar diat kepada yang memberi maaf dengan baik. Yang demikian juga itu, ia adalah satu keringanan dari Tuhan kamu dan satu rahmat.
Sesiapa yang melampaui batas selepas itu, maka baginya siksaan yang amat pedih. Dan pada kisos itu ada jaminan penerusan, yakni hidup. Dan hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Hadirin sekalian, ulama membahagikan pembunuhan kepada 3, iaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Setiap pembunuhan itu dihukum dengan hukuman yang berbeza. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ialah apabila seseorang itu dengan sengaja ataupun dengan niat untuk mematikan seseorang yang hidup yang tidak halal dibunuh dengan menggunakan alat ataupun bahan dengan cara ataupun kebiasaannya yang boleh membunuh. Yang kedua, pembunuhan serupa sengaja. Imam Syafi'i mentakrifkan pembunuhan serupa sengaja ini sebagai pembunuhan yang berlaku dengan pukulan yang disengajakan, tetapi tersalah pada kesan pembunuhannya, iaitu pukulan itu tidak bertujuan untuk membunuh, tetapi ia mematikannya. Dan yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang itu kematian, tetapi tidak dilakukan dengan niat membunuh. Hukumannya adalah diat sebanyak 100 ekor unta. Tegasnya, hukuman kisos dalam kes pembunuhan dan kecederaan menunjukkan keadilan Islam, iaitu memberikan hukuman setimpal sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu. Hukuman ini akan menjadikan penjenayah akan lebih takut untuk melakukan jenayah, baik jenayah pembunuhan ataupun kecederaan. Untuk perbincangan yang kedua, iaitu hudud. Hudud bermaksud hukuman yang tidak boleh dipinda atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hudud dianggap sebagai hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hukumannya tidak boleh diubah, dipinda, ditokok tambah ataupun dikurangkan dalam badan perundangan, pemerintah ataupun hakim. Terdapat 6 kesalahan hudud yang disepakati oleh semua ulama, iaitu yang pertama, zina; yang kedua, qazaf; yang ketiga, mencuri; yang keempat, hirabah; yang kelima, minum arak; dan yang keenam, murtad. Segala kesalahan yang lain yang tidak disepakati oleh para ulama adalah seperti pemberontakan, liwat, hubungan seks dengan haiwan, sihir, lari dari medan perang dan beberapa kesalahan lagi. Hadirin sekalian, beberapa kesalahan yang telah disebutkan akan saya kupas dengan lebih mendalam. Yang pertama, zina. Zina adalah persetubuhan antara seorang lelaki dan seorang wanita yang bukan pasangan suami isteri. Zina adalah sesuatu perbuatan yang sangat keji dan hina yang diharamkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Sesuatu kesalahan zina boleh dikaitkan ataupun boleh disabitkan melalui cara ikrar ataupun pengakuan penzina itu sendiri, seperti yang berlaku dalam kes Ma'iz bin Malik dan kes pengakuan zina oleh Al-Ghamidiyah pada zaman Rasulullah SAW. Atau ia juga boleh disabitkan melalui kesaksian 4 orang lelaki Muslim serta mukallaf dan adil. Yang kedua adalah qazaf, bermaksud membuat tuduhan terhadap seseorang Islam yang akil baligh dan dikenali sebagai seorang yang bersih dari perbuatan zina tanpa dibuktikan dengan 4 orang saksi. Qazaf boleh berlaku dengan membuatkan kenyataan jelas seperti mengatakan seseorang itu telah berzina, atau dengan cara tersirat seperti menyatakan bahawa seseorang itu bukan anak atau bukan bapa kepada seseorang yang tertentu. Hukuman hudud ke atas pesalah qazaf adalah satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan firman-Nya yang bermaksud
dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan, yakni baik, dan kemudian mereka gagal membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 sebatan. Untuk perbincangan yang ketiga, iaitu takzir. Takzir adalah hukuman yang tertakluk kepada budi bicara pemerintah dan badan perundangan Islam atau hakim, kerana hukuman bagi kesalahan ini tidak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Skop kesalahan takzir adalah luas kerana semua bentuk kesalahan yang tidak tertakluk dalam hukuman kisos dan hukuman hudud adalah tertakluk kepada hukuman takzir. Bentuk hukuman adalah berbagai-bagai dan tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan ataupun hakim. Takzir di sini boleh disebutkan kepada dua bahagian, iaitu kesalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan hudud, tetapi hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaannya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut maksiat-maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud yang tertentu, tidak pula dikenakan kifarah, adalah termasuk dalam ta'zir, seperti orang yang mencium lelaki ataupun wanita ajnabi, bercumbu-cumbuan ataupun mencuri barang yang tidak diletakkan di tempat yang wajar, atau barang yang dicuri tidak cukup nasab. Dan yang kedua, kesalahan sama ada kesalahan itu disebut dalam Al-Quran dan hadis ataupun tidak. Ia juga mencakupi kesalahan terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap hak manusia ataupun hak kedua-duanya. Hadirin sekalian, kita sedia maklum bahawa kehidupan masyarakat atau individu yang mengamalkan serta patuh dengan undang-undang jenayah Islam ini adalah undang-undang yang sesuai untuk semua masyarakat pada zaman sekarang, pada semua zaman. Ia juga undang-undang yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Apa yang lebih penting, undang-undang jenayah Islam wajib diamalkan oleh mereka yang beriman. Antara dalil yang menunjukkan kewajipan tersebut dalam ayat Al-Quran seperti berikut yang bermaksud, dan hendaklah kamu berhukum antara manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka kalau mereka menggelincirkan kamu daripada sebahagian dari apa yang telah Allah turunkan kepada kamu. Tuntasnya, jika masyarakat atau individu tidak mengamalkan undang-undang jenayah Islam tersebut, maka nyawa manusia tidak akan terbela kerana kesan daripada penganiayaan manusia yang tidak bertanggungjawab. Tegasnya, undang-undang jenayah Islam adalah undang-undang yang dikurniakan kepada manusia sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang ini sesuai dengan naluri manusia yang begitu kompleks dan sukar dijangkakan. Pelaksanaan undang-undang Islam akan membawa kejayaan bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.